Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, jadi hari ini masih lagi PTPR Matematik untuk tingkatan 3. Kita akan sambung dalam subtopik bagi bab 9 iaitu garis lurus. Okay, jadi subtopiknya hari ini ialah subtopik untuk hari ini subtopiknya kita akan belajar adalah mengenai garis selari, kecurunan garis selari. Okey. Jadi macam biasalah, okey, kita sepatutnya dah tahu persamaan garis lurus diwakili dengan Y sama dengan MX tambah C, dengan M ialah kecurunan dan C ialah pintasan Y. Okey, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C juga boleh ditulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan syarat A tak boleh sama dengan kosong dan B juga tidak boleh sama dengan kosong. Okay, jadi standard pembelajaran kita akan belajar hari ini ialah menyiasat dan membuat inference tentang kecurunan garis selari. Okay, di sini diberi garis lurus yang mempunyai kecurunan yang sama adalah selari. Okay, jadi kalau diberi satu persamaan garis, dua persamaan garis lurus, jadi awak tengok dulu kecurunan dia sama ataupun tidak. Jika sama itu bermaksud garis lurus tersebut adalah selari. Kalau tak sama, itu bermaksud dia bukan garis lurus yang selari. Okey. Jadi tips di sini, bagi menentukan nilai kecurunan garis lurus, tukarkan persamaan garis lurus yang diberi kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi ada apa-apa sahaja bentuk persamaan garis lurus yang diberi, okay, lebih mudah sekiranya kita tukarkan terus ke dalam bentuk dia lah. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Bentuk yang selalu digunakan di mana-mana sahaja. Okay, jadi kita pergi dulu kepada contoh yang ke-8 dari buku teks. Okay, dia minta kita tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. Jadi di sini dah diberitahu supaya kita kena tukarkan dulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi ada dua persamaan garis lurus di situ. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 5. So, Y sama dengan 3X tambah 5. Jadi persamaan yang pertama ini sebenarnya sudah terbentuk dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita boleh terus tentukan kecurunan dia. Jadi M ataupun kecurunan adalah sama dengan 3. Kemudian baru kita lihat kepada persamaan yang kedua pula. Diberi 6X tolak 2Y sama dengan 9. Jadi diberi dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C lah. Alright. Diberi dalam bentuk yang lain ni. Jadi apa kena buat? Macam biasalah kita kena jadikan Y itu sorang-sorang kat depan. Singularkan dia. Jadi pindahkan dulu 6 X ke sebelah kanan. Jadi jangan lupa dia jadi apa di sebelah kanan nanti. So negatif 2Y sama dengan negatif 6X tambah 9. Kemudian pindahkan negatif 2. Negatif 2 dengan Y ini adalah operasi darab. Jadi Y sama dengan, dia akan jadi negatif 6 per negatif 2 X tambah 9 per negatif 2.
Okay, jadi Y sama dengan kecilkan dia ataupun pakai kalkulator. Okay, kita akan dapat 3X tolak 9 per 2. Okay, alright. Kemudian baru kita letakkan, tentukan nilai kecerunan. So, M sama dengan 3. Jadi, dekat sini nilai kecerunannya adalah sama. M sama dengan 3 dan di sebelah kanan dan sebelah kiri juga adalah M adalah sama dengan 3. Jadi, dia minta kita tentukan sama ada garis lurusan selari ataupun tidak. Okay. Jadi, ayat yang awak boleh gunakan kecerunan adalah sama. Okay. Maka garis lurus tersebut adalah selari. Okey, cukup. Macam tu saja. Okey. Jadi sebenarnya dia lebih kepada macam kita buat sebelum ni lah. Kita nak tukarkan dalam bentuk persamaan tu, tukarkan dalam bentuk yang general. Okey, kemudian tentukan sahaja adakah kecerunan itu nilainya sama ataupun tidak. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang ke-9. Okay. Contoh yang ke-9, dia juga minta kita tentukan sama ada garis yang diberi itu adalah selari ataupun tidak. Jadi garis yang pertama ialah Y sama dengan 3X tambah 8. Dan yang kedua ialah 6Y tolak sama dengan 3X tolak 9. Okay, jadi buat dulu yang pertama. So Y sama dengan 3X tambah 8. Okay. Jadi persamaan yang pertama, persamaan garis lurus yang pertama ni sudah di dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi jangan lupalah Y sama dengan MX tambah C. Okay. Jadi M-nya adalah berapa? 3. Okay. Bila kita dah cari yang pertama, baru kita cari yang kedua. Okay. Persamaan yang kedua diberi ialah 6Y sama dengan 3X tolak 9. Jadi Y ni ada pasangannya iaitu nombor 6. Jadi 6 tu kena pindah sebelah lah. Okay, jadi Y sama dengan 3 per 6X tolak 9 per 6. Okay, jadi kita boleh kecilkan. So Y sama dengan 1 per 2X sama dengan 9 per tolak 9 per 6. Okay, ini tolak. Okay, jadi M di persamaan yang kedua ialah sama dengan 1 per 2. Okay, dekat sini bila kita dah tetapkan ataupun kita dah tentukan nilai M dia. Okay, cuba awak tengok. Sebelah kanan ni M dia adalah 1 per 2. Manakala sebelah kirinya adalah 3. Jadi dia sama ke tak sama? Dia tidak sama. Jadi kalau tak sama, okey, kesimpulannya kecerunan tidak sama. Okey, maka dia garis lurus tersebut selari ke tak selari? Nah, tidak selari. Okey, siap. Macam tu saja. Okay. Alright. So next question, next contoh. Right. Mencabarnya. Okay. Jadi soalan 10, contoh 10 ni ada kelainan sikit lah. Okay, jadi kita tengok apa kelainannya. Okay, jadi
contoh yang 10 diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Jadi hitung nilai h. Okey, kalau awak perasan ada satu garis lurus tersebut yang tidak mempunyai nilai. Okey, iaitu nilai h. Okey, yang pertama kita gariskan dulu 4x tambah 3y sama dengan 18. So sama juga, mesti tukarkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. So 4x tambah 3y sama dengan 18. Jadi kita mesti singgah-singgahkan y itu. So pindahkan dulu 4x. Okay. Jadi 3y sama dengan negatif 4x tambah 18. Jadi y sama dengan negatif 4 per 3x tambah 18 per 3. Jadi sekiranya boleh dikecilkan, kecilkan. So y sama dengan negatif 4 per 3x tambah 18 per 3, kita akan dapat 6. Okay, ini yang pertama. Yang kedua. Okay, jadi yang kedua. Okay, 2x tambah hy sama dengan 20. 2h tambah, 2x okay, 2x tambah hy sama dengan 20. Jadi sama juga stepnya kita jadikan y itu singular ataupun sorang-sorangkan dia. Jadi pindahkan dulu 2x. Okay. Jadi hy sama dengan negatif 2x tambah 20. Okay. Kemudian pindahkan h. Okay. Y sama dengan negatif 2 per h x tambah 20 per h. Okay. Right? Okay. So, kemudian, okay, kita tentukan dia M adalah sama dengan negatif 2 per h. Oh, cikgu terlupa pula kita nak tentukan M dekat sebelah ni. Okay, tak apa. Jadi M yang persamaan yang pertama ni ialah M sama dengan negatif 4 per 3. Okay. Alright. Okay. Dah ya. Alright. So, diberi yang pertama M sama dengan negatif 4 per 3. Mesti dapat M sama dengan negatif 2 per H. Jadi, negatif 4 per 3 sepatutnya mesti sama dengan yang sebelah kan. So, sama dengan negatif 2 per H. Jadi, negatif ni kita boleh masukkan. Sebab dua-dua ada negatif, dia boleh akan jadi negatif. So, 4 per 3 sama dengan 2 per H. Dekat sini, sebenarnya kita boleh guna banyak cara. Okay. Cara yang pertama. Tengok, 4 nak pergi 2, dia buat apa kat sini? Dia bahagi 2, dapat 2. 3 bahagi 2, dapat, sepatutnya dapat berapa? H ni. Dapat, okay, 3 bagi 2, kita akan dapat 3 per 2. Jadi H sama dengan 3 per 2. Ataupun kita boleh buat juga darab silang. Okay, ataupun nisbah ke, boleh, tak ada masalah. So cara yang lain, so 4 per 3 sama dengan 2 per H. Jadi awak boleh gunakan darab silang. Okay. Okay, darab silang. So, okay, 2 dalam kurungan 3 sama dengan H dalam kurungan 4. Okay, cikgu sama sebelah. So, 2 dalam kurungan 3 kita akan dapat 6 sama dengan 4H. Sama juga. So, 4H,
Okay, jadi 4 ni kita bawa ke sebelah, singgulakan H. Okay, sama juga. So H sama dengan 6 per 4 ataupun kita boleh kecilkan dia dengan jawapannya 3 per 2. Sama saja. Okay. Tapi pada cikgu, kalau bunyi ni awak dah nampak sebenarnya 4 nak pergi ke 2, dia bahagi 2. So bawa bila atas bahagi 2, bawah pun kenalah bahagi 2. So dapatlah jawapan H tu. Okay, jadi sama saja. Okay, mana-mana awak boleh guna, nak guna cara yang mudah pun boleh, nak guna darab silang pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak tentukan kecurutan bagi garis selari. Okay, jadi di situ sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, sekian, terima kasih.